berbicara, dan kita doa syukur kepada Abby dah selamat lah keluar dari hospital dan duduk di Ampang. Dan ini malam yang kedua lah. Yang kedua kita doa syukur kerana rentas daerah dah boleh kan, dah dibenarkan. Jadi lepas ni siapa nak datang boleh datang lah, tapi mungkin atur jadual je lah kan. Takut serempak, tak ada galak kan, ramai nanti kereta bersusun kan, ada orang parti-parti pula kan. Tapi dah boleh lah. Mak pun nak seronok lah kalau boleh pergi Kelang, pergi mana pula kan. Tapi sebab kita ada tetamu ni, peserta yang ke-19 ni, 15. Peserta ke-15. Jadi mula ni apalah kan, kena ejar dulu lah. Yang ketiga syukur juga dah lulus Aitani mana ayah dah boleh balik kampung pergi kebun. Ayah. Itani ya. Terima kasih. Bersama dengan satu pekerja lah boleh pergi. Nama pekerja Zanab binti Abdul Jalil nama dah. Driver itu. Tapi untuk seminggu 2-3 minggu ni mungkin mak tak dapat apalah join lah. Tak tahu mungkin lalu kalau berani dia join sekali lah ganti mak kan. Pekerja kedua kan tu. Driver. Tak tahu dah apalah, rasa insya-Allah kalau berani lah. Rasa mungkin tak tahu, rasa petang ni ke apa dia nak masuk ni. Ada orang masuk tu. Ni tak. Alia. Alia. Oi, Waalaikumsalam. Mana ni topik? Topik. Ini Alia. Sebelah. Dua. Ada ramai lah. Kota ada ramai lah. Okey. Ingat tajuk ni dalam masa yang terhad ni kita buka tajuk. Yang minggu lepas saya dah sebut dah ada 2 tajuk kita pilih kan. Tapi tafakur satu. Yang satu lagi tu yang minggu lepas tu kita tajuk pun minggu lepas. Apa? Tak banyak minggu lepas ni. Satu tajuk tafakur. Fatihah. Kan Fatihah lah. Saya ingat. Kan Fatihah. Ni dia ada maksud ni. Munirah. Munirah. Tak apalah, semua tak ingat kan tajuk kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Selamat datang. Okey. So minggu ni kita buka tajuk ni, tajuk tafakur. Tafakur ni dia perkataan fakaro ya Quran. Tafakkara ya tafakkuran. Jadi tafakur bahasa Arab dari tafakur Melayu. Berfikir. Dia ayat yang hampir berkait tu tafakur satu, tadabbur satu kan. Kita biasa ustaz mengajar kita tafsir Quran kan. Dia ambil satu ayat atau satu surah, lepas tu huraikan secara mendalam lah. Itu dipanggil tadabbur. Ayat ke ayat ke, lepas tu konteks ayat apa semua tu tadabbur. Kalau tafakur ni kita pandang bukan baca lah. Bukan baca betul surat lah, tapi tersirat lebih. Tersirat kita membaca alam kan, pandang langit, pandang bumi, pandang kejadian-kejadian, binatang lah, laut lah, sungai lah kan. Semua tu kita bertafakur, dan biasanya lepas tafakur tu dia akan membawa kita kepada ingat kepada Tuhan. Jadi tazakkur nama pula. Itu tafakur jadi tazakkur. Tazakkur tu ingat. Ada dua, satu ingat, satu sebut kan. Bila pandang pada alam yang maha hebat, laut yang maha indah, perjalanan kapal berjalan dalam laut kan, bintang cakrawala kan. Jadi itu kita pandang, berfikir, lepas tu resap dalam hati. Lepas tu kalau lepas
lepas tu kita bersyukur kepada Tuhan. Dia akan keluar biasanya subhanallah. Maha hebat engkau ya Allah, kan? Tu dia punya apalah zikir yang selalu keluar lah. Kalau tak keluar pun dalam hati je kan. Oh, hebat ya Allah. Berapa kecilnya kita kan, berapa lemahnya kita kan, tapi yang dan berapa hebat Allah Taala. Tu kita pun memuji Allah lah. Mula kita subhanallah, lepas tu alhamdulillah, puji barulah maknanya kita kontak lah dengan apa kan, dengan Allah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan kita berfikir dan menghasilkan zikir dan menghasilkan syukur kan. Maknanya kita baca subhanallah dan maha suci engkau ya Allah, dan aku syukurlah berapa banyaknya nikmat-nikmat kan yang engkau sediakan kan. Jadi semakin banyak syukur kita, semakin besarlah. Kalau dalam konteks biasa orang panggil pahala ataupun ganjaran-ganjaran kan. Tapi kita cuba berlatih lah, kalau boleh kita meningkat sikit lah kan. Kalau peringkat bawah ni kita fikirkan pahala, kita mengira pahala kan. Kalau kita ada peringkat tinggi sikit, kita pahala tu tetap ada, tapi kita bukan matlamat kita kan tu. Matlamat kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kita buat tu nakkan keredaan. Atau dalam satu istilah lagi kita panggil rahmat kan. Sebab ada hadis Nabi tu, dia katakan semua manusia akan masuk syurga kerana dengan rahmat Allah. Sampai ada sahabat tanya, adakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Dia kata bahkan aku juga. Mana Rasulullah pun masuk syurga dengan rahmat Allah Taala. Jadi itu selalu kita jadikan panduan rahmat. Rahmat ni terkeluar dari perkataan Rahman Rahim tu, yang Bismillahirrahmanirrahim kan. Sebab dia apa kita bincang ni, dia akan tak lari daripada dalam Fatihah punya. Jadi dalam Rahman Rahim akan melahirkan rahmat. Melahirkan rahmat tu cinta kan. Bila kita dapat rahmat, makhluk pun syukur dekat kita. Itu kalau kadang binatang-binatang kan, sebab kita tak halau dia. Kalau kita halau maki-maki orang, binatang pun tahu kan. Dia kadang kucing-kucing ni tahu cari rumah mana dia nak masuk, mana rumah tak nak masuk. Itulah itu daripada pecahan rahmat lah. Rahman dan Rahim. Rahman tu pemurah, dia punya yang termasuk, tak kira Islam ke tak Islam. Kalau Rahim tu hanya orang yang mukmin saja, dan berpanjang ke akhirat lah, dengan balasan syurga. Itu satu dah tu ni. Jadi rahmat. Jadi kita biasa berlatih diri kita beribadat tu bukan kerana pahala tu. Pahala tetap ada, syurga tetap ada. Tapi kita nak setingkat lagi kita nakkan ikhlas. Kita nakkan keredaan Allah Ta'ala, kita nakkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau daripada Nabi lah, kita nakkan syafaat Nabi Rasulullah SAW kan. Maknanya syafaat tu, kalau nak syafaat tu amalan dia banyak bersalawat kan. Okey. Tafakur ni dia dalam surah Ali Imran ya. Kalau siapa kelepangan rujuklah, hafal bawa dalam solat begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan perselisihan siang malam lah, pertukaran siang dan malam tu, la ayatin li ulil albab, itu adalah bukti-bukti kepada ulil albab, orang-orang yang berakal. Dalam Quran tu dia terjemah li ulil albab, berakal. Sekarang ni MRCM dah tu MRCM ulil albab nama kan. Mana dia utamakan berfikirlah, itu sebahagian dari tafakur lah. Mana pandang kejadian langit kejadian ke langit dan bumi dan apa selisih siang malam tu, la ayatin ulil albab, adalah bukti-bukti kepada orang yang punya akal. Kalau albab ni kalau albab tu dia punya plural, singular, lub kan. Dia akal, tapi akal yang selapis lebih dalam lah. Kalau akal yang paling rendah, akal so akal yang paling rendah tu akal macam taraf binatang lah. Binatang pun berakal kan.
dia tahu berakal lah. Kalau kita buat kayu dia tahu lagi kan, dia akal kan. Tapi manusia dia bukan tu, dia tinggi lagi kan. Akal, ahli fikir, ahli falsafah semua tu sebab guna akal lah. Dan dalam sikit lagi tu yang tu loop ni. Mana akal tu dah combine dengan hati. Ya, dipanggil albab. Berfikir secara mendalam lah. Itu seruan tu Ali Imran tu. Tengok ayat Quran ni ya. Dan kita apalah lagi. Okey. Surah Ali Imran start pada ayat 190 sampai 200. Mana 10 ayat lah. Daripada ayat yang tadi kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Ayat yang sambung ni ayat kedua, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu ayat 191. Iaitu dia tadi dia uranglah siapa ulil albab tadi tu kan. Iaitu orang yang yazkurunallah, yang mengingat Allah, qiyaman, masa berdiri, wa qu'udan, duduk, masa berdiri, masa duduk, wa ala junubihim, mana masa baring-baring, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Rabbana, lepas dia berkatalah Rabbana, keluar daripada mulut dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, engkau tidak jadikan segalanya sia-sia. Subhanaka waqina azabannar, maha suci engkau. Waqina azabannar, maka selamatlah kami daripada api neraka. Itu tafakur kan. Ayat ni ingat masa ayat sekolah Hulu Gadung, ada satu subuh Ustaz Ahmad Anwar yang pernah meninggal. Dia baca ayat ni, dia menangis dia baca air mata dia kan. Maknanya dia menghayat ayat ni lah. Hebat ayat ni kan. Lepas tu ayat tu Rabbana innaka man tuhilin nar faqad azaitah wa ma lizalimin min ansar. Ayat 192. Maha suci engkau Rabbana innaka, Rabbana Tuhanku, Tuhan kami, innaka man tuhilin nar faqad azaitah, wa siapa yang engkau selamat daripada neraka, yang masuk dalam neraka, maka engkau hina dia. Siapa yang masuk neraka dihina lah. Wa ma lizalimin min ansar, dan tak ada orang yang kena zalim tu, siapa yang boleh tolong, tak ada siapa yang boleh bantu. Lepas tu Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman aminu berarti fa amanna. Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan-seruan kepada iman, maka kami pun beriman. Lepas tu wahai Tuhan kami, ampunkan kami dosa kami, wa kafir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar, dan tutuplah kejahatan kami, dan matilah kami dengan bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma atina ala rusulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tulqul mi'ad. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janji kepada kami melalui perantaraan rasul-rasul, dan janganlah engkau hina kami pada hari kiamat. Sungguh engkau tidak mungkin janji. Fastajab lahum tamina budi amal amalihum kan zakum sabaatkum bima allazina hajaru akhruju. Ini sampai habis lah. Itu yang tu, ni cukuplah kita ni, lepas tu kita baca sendirilah. Mana ini seruan lah ayat ni, ayat yang apa ni, sebahagian besar dia menyeru kepada tafakur. Okey. Ingat pagi ni kita ayat nak rujuk kepada kitab Imam Ghazali. Dalam bahasa Arab dia kecil ya. Al-Hikmah fi makhluqatillah azza wa jalla, nama tajuk Arab ni. Jadi dah dia melayukan nama tafakur di balik penciptaan makhluk. Buku ni kecil je. Tapi dia isi dia terlampau padat lah. Kan? Ambil contoh lah kan. Tak mungkin lah dalam masa terhad kita boleh cover semua kan. Okey. Dia tengok konten dia lah. Apa, cari tajuk, daripada tajuk boleh kita dapat petik lah macam mana gambaran-gambaran yang di cover oleh Imam Ghazali kan.
Nombor 1, hikmah penciptaan langit dan alam semesta. Itu satu tajuk. Tengok langit, tengok alam, tengok itu satu tajuk tafakur. Yang kedua, hikmah penciptaan matahari. Subjek matahari pula, tengok apa faedah matahari, apa sifat-sifat matahari, apa kebaikan dia, kan. 3, hikmah penciptaan bulan dan bintang-bintang. 4, hikmah penciptaan bumi. 5, hikmah penciptaan lautan. 6, hikmah penciptaan air. 7, hikmah penciptaan udara. 8, hikmah penciptaan api. 9, hikmah penciptaan manusia. 10, hikmah penciptaan burung. 11, hikmah penciptaan binatang piaraan. 12, hikmah penciptaan lebah, semut, laba-laba, ulat sutera, lalat dan lain-lain. 13, hikmah penciptaan ikan. 14, hikmah penciptaan tumbuh-tumbuhan. 15, kesadaran hati tentang keagungan zat yang maha mengetahui. Ini macam kesimpulan. Jadi maknanya ini kesimpulan yang ada 14 bidang lah dia kabur. Mana tafakur. Macam mana Imam Ghazali bertafakur dan kita belajar bertafakur macam cara Imam Ghazali. Imam Ghazali ni ahli sunnah punya ini ulama tasawuf lah. Kita ada ahli sunnah jemaah, ada Syiah, ada Wahabi, macam-macam tu kan. Jadi masing-masing ada ulama fiqh, ada ulama dia, ulama apa ni, akidah, tauhid dan satu lagi tasawuf. Tasawuf kita Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi kan, Abdul Qadir Jalani kan, Abdullah Al-Haddad kan, yang hikam kan, kitab hikam Ibni Attallah Iskandari. Jadi ada label-label lah, ada label permulaan, label pertengahan. Label tinggi tu Ibni Arabi tu controversial kan. Kalau orang awam tak ada asas, tak ada galak kan, pun baca lah, dia pening baca dah. Ayah tengah baru baca buku Khusus Hikam tu, buku ni kan dah habis baca lalung je. Lepas ni tengah baca Futuhat Al-Makkiyah. Futuhat Al-Makkiyah tu dia punya muka surat dia lebih kurang 10,000 muka surat kan. So mana bayanglah berapa banyak jilid tu kan. Ada satu orang putih, Cicek nama dia, dia menterjemahkan. Dia pun boleh pergi separuh jalan kata. Kalau nak semua dia kena bagi satu nyawa lagi kat dia. Itu bayanglah kan, karya orang dulu Imam Ibn Arabi kan. Jadi untuk orang macam kita ambil tahu je lah. Kalau tak apa nak faham, tanyalah orang yang orang yang musyrik orang, selalu orang terikat lah kan, yang mendalam lah. Kalau kita bergaul orang tu dapat kita faham lah. Tapi kalau label kita ni, kalau boleh faham hikam tu, itu dah bagus lah. Sebab hikam ni dia bukan menjaga yang zahir, yang lintah dalam hati pun kena jaga kan. Kadang-kadang benda tu nampak macam baik kan, tapi di sebalik tu ada riak lah, ada ujub, ada sum'ah kan. Jadi dia buka rahsia-rahsia tentang hati lah. Okey, so sikit lagi kita orang ambil contoh ni tadi, ini apa ni, penciptaan langit dan alam kan. Ketahuilah semoga Allah memberi rahmat kepada anda. Sesungguhnya apabila anda memikir tentang kejadian alam dengan merenung, maka akan menemukan alam ni sebagai bentuk bangunan rumah yang dalam ni disediakan segala dibutuhkan. Ini cari Imam Ghazali berfikir lah. Pandang alam ni sama macam tengok rumah lah. Ada atap, ada tingkap, ada lantai, ada tu, ni semua lengkap kan. Jadi itu sebab dia kalau dalam belajar tasawuf tu timbul istilahnya alam kabir, alam saghir. Alam kabir ni alam besar atau depannya mikrokosmos.
alam kecil itu mikrokosmos. Kalau di alam kosmos besar tu ada matahari, alam kecil ni dalam diri kita pun ada matahari. Sana ada bintang, sini ada bintang. Sana ada laut, sini pun ada laut. Sana ada apa ni, ada bukit, sini pun ada bukit. Tu. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf, selalunya dia akan dipangkai konsep tu nak faham. Sebab kalau membara, kalau tafakur ni kena mengembara lah, keluar kan, menengok alam-alam kan. Tengok alam luar, tengok alam dalam. Alam dalam tu wa fi amsikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tu kamu tak tengok ke? Jadi kadang kita leka menengok luar tapi yang dalam tak tengok. Kita cari salah orang, salah kita lagi banyak kan. Itu ni amalan muhasabah semua tu. Atau ada berjihad lah membetulkan diri kita supaya selamat daripada kerosakan amalan tak ikhlas, rosak lah. Riak, takbur, ujub, sum'ah kan. Itu peranan ulama tasawuf. Jadi ini satu contoh lah Imam Ghazali. Mana kita menengok alam langit, alam semesta ni semua macam satu bangunan. Lengkap, semua ada. Semua urusan peraturan langit menjadi petunjuk sifat iradat sang pencipta. Mana kita tengok ni peraturan langit ni, bulan bintang, perjalanan, mana bulan mengeliling bumi kan, dia berputar mengeliling bumi pula berputar mengelilingi matahari. Matahari itu ada juga setengah orang sebutlah dia akan matahari ada yang lagi besar pula. So, masing-masing dia bertawaf. Dan dia punya tawaf tu dia ikut macam kita pergi ke Mekah, pergi haji umrah kan. Mana dia bahu kita tu sebelah Kaabah. Dia putar anti clockwise, bukan clockwise, anti clockwise kan. Kalau kita perhatikan, kalau pergi Turki tengok dia ada majlis dekat tempat majlis makan yang besar tu, dia yang orang darus yang berpusing kan. Perhatikan dia pusing tu macam tu juga. Apa meja tu orang pusing? Orang pusing. Orang. Darus ahli tasawuf ni. Dia satu jenis apa, dia nak menghayat itu. Macam orang baca kan, macam ayat Quran ke apa benda ke. So ataupun qasidah kan. So ada satu orang pakai ni, selalu baju macam baju kembang ni lah. Tapi lelaki lah. Lepas ada tayap ke apa atau Turki punya tu macam terbus lah, pakai terbus. Dia akan berpusing juga lah. Pusing macam gasing kan. Tarian dia lah. Tarian. Orang jalan. Dia sempat macam gasing lah. Dia pusing. Dan pusing itu sama macam pusingan bumi lah. Bumi pusing macam tu, bintang macam tu, matahari macam tu. Semua ada ni anti clockwise kan. Itu kalau kita mendalam banyak rasa-rasa. Dia akan berpusing-pusing lah. Dia tak berhenti pusing lah. Jadi kalau salah satu khasiatnya hilang ngantuk lah kan. Kalau mengantuk kan kalau kat Intan tu dia suruh bangun take fire kan. Senam-senam ke apa kan itu. Kalau macam tu memang tak mengantuk lah. Orang yang pusing tak mengantuk, orang tengok pun leka juga tengok kan. Jadi pandai dia falsafah dia sebalik itu alam lah. Itulah alam cara Tuhan jadi bergerak. Dan graviti terjadi dia macam tu lah. Masing-masing tarik menarik kan. Kita ni tak ada langit apa ni, bumi apa semua tu dia tak ada tiang, tak ada apa, bukan duduk kan. Langit pun tak nak bertiang pun. Tapi dia gap tu jarak kan. Dia tolak menolak kan. Negatif positif tu dia maintain sama tu. Barulah kita wujudkan apa masa. Ada jam sehari sejam 60 minit. Lepas tu
satu hari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, kan. So daripada situlah baru ada zaman, kan. Sebelum dijadikan matahari bumi, zaman tak ada. Kalau zaman bahasa Arab tu, Melayu kita masa lah kan. Satu lagi makan bahasa Arab tu, bahasa Melayu tu tempat. Maknanya masa tak ada, tempat pun tak ada. Tapi Allah yang ada. Itu kita nak belajar ilmu tauhid, nak tahqiq sampai itulah. Mana kadang timbul pertanyaan macam anak kadar tu kan, Arif lah apa semua tanya, Ustaz katakan Allah duduk atas aras. Macam mana tutup kan? Jadi kita pun kena kita sini kena faham juga lah macam mana Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu tak bertempat. Sebab dia sebelum ada tempat tu dia dah ada dah. Dia sebelum ada tempat dan masa. Jadi maknanya Allah ni bebas dari masa. Kan? Mana dia tak ada sekarang dulu kemudian semua sama je. Itu sebenarnya bila ada dibuat bumi baru ada tempat. Barulah kita duduk kat ni. Bila ada bulan matahari baru ada masa, kan? Masa pula kalau masa tahun manusia, masa di bumi ni kan, di bintang Marikh punya masa tak sama. Kita punya masa 1 tahun 365 hari. Tapi tempat lain ada yang sampai 10 tahun, kan? Sebab dia pusingan tu. Maknanya ni sempurna satu pusingan tu selama 30 hari, kan? Baru satu pusingan. Itu baru dah 3 sebulan. Kalau yang dia apa ni bulan mengitar matahari, mengatai bumi kan. Itu yang siang malam kan. Dia 24 jam. Bumi pula dia kita sinar matahari pula 30 hari. Bukan 30 hari, adalah ujung lah kan. 30 sebab ada 30 hari, ada 31 hari kan. Ada tahun lompat kan. Ada sampai, maknanya Allah punya ciptaan ni very sharp kan. 1 second pun dia tak lari. Kecuali sampai nak kiamat baru diselisihkan. Bayanglah berapa ribu tahun pada Nabi Adam sampai kita. Kalau ikut Ustaz yang huraikan tu dah 10,000 tahun lah. Daripada Nabi Adam sampai kita 10,000 tahun. Sama je kan. Maknanya tetap jam dulu, jam sekarang sama je. Kan, betul hebatnya kan. Jadi mana itulah cara tafakur lah tu. Mana berapa hebatnya Allah Ta'ala kan. Ini Imam Ghazali dia kata ni, melihat langit ni. Melihat langit tu dapat 10 faedah. Ini cara Lesuki berfikir kan. Mengurang susahan. Bila kita kesusah pandang langit, hilang susah. 2, mengurang was-was. Bila selalu was-was, risau kan, tengok langit. 3, menghilang rasa takut. Kalau takut pun tengok langit. 4, mengingat kepada Allah, Sang Pencipta, pandang langit ni. 5, melapangkan hati dalam membesarkan Allah. 6, menghilangkan fikiran yang rendah, yang hina-hina ni. 7, menghibur hati yang keras. Hati keras tengok langit. 8, menyenangkan hati orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta tu tengok langit tu dia bertambah cinta. 9, memberi manfaat kepada orang yang diserang flag hitam. Tak faham apa flag hitam. 10, langit sebagai kiblat doa orang yang sedang berdoa. Langit ni kiblat. Sebab bila berdoa tu tangan kenyang kan, arah ke langit. Mana kiblat dada, Kaabah kan. Kiblat doa langit. Itu yang baru lah. Itu baru, itulah contoh dah. Apa ni tafakur tentang langit dan alam semesta alam. Ambil kedua, hikmah menciptakan matahari pula. Satu hikmah yang jelas bahawa Allah membuat gerakan-gerakan matahari untuk menegakkan keberadaan siang dan malam. Kalau tak ada matahari, tak bergerak, tak ada siang, tak ada malam. Ada satu ayat Quran yang katakan, kalau aku jadikan siang tu kekal terus-menerus kan, siapa yang boleh ubah? Atau aku jadikan malam kan terus-menerus, siapa yang boleh mengubahnya? Jadi itu nikmat kan.
Nikmat ni hasil tu pusing ni lah. Macam Darwis pusing-pusing lah. Berpusing tu tentang nikmat, ada siang ada malam. Mana siang kita bekerja, malam kita berehat. Kan? Kalau siang terus-menerus terbakar dunia. Panas. Kalau malam lah tak siang-siang jadi beku. Kan? Matahari tak keluar. Jadi Tuhan buat imbang kan. Hanya bukan semua cakrawala yang sesuai manusia duduk kan. Bumi ni disesuaikan dengan laut. Bahagian air tu lebih kurang 70-80% air. Jadi kita ni macam terapung, macam dalam laut. Jadi kepanasan tu dia akan laut masuk ni dah diserap oleh laut tu. Lepas tu ni belum lagi tu dia punya tu air tu bila matahari sebelah tu dia sedut air laut kan, naik ke atas langit. Lepas dia jatuh balik semula, dia bawa lari lah. Angin bawa balik jatuh kan. Jadi subuh lah, hijau lah kan. Itu banyak sangat ayat Quran yang menerangkan tentang kejadian air. Ada satu ayat waja'al min kulli syai'in waja'al minal ma' kulli syai'in hayyin. Aku jadi pada air itu hidup. Mana kalau tak ada air tak hidup ke? Kan? Maknanya air tu, air laut tu dia sedut naik ke atas. Lepas tu dia angin bawa ni, lepas dia turun kan. Kalau lah dia angin terbawa lain dia tak datang tempat kita kan, tu kemarau lah. Boleh jadi tandus terus lah. Tempat tinggalkan orang lah. Lepas tu ada juga satu orang katakan bilangan air dalam ni untuk dahan dekat bilangan tu. Air ni sama banyak lah kata. Dia kalau macam musabah kan kalau pakar-pakar saintis buat kajian lah kan. Maknanya kalau air kita ni dikurang kat sini dia pergi tempat lain. Kan? Macam yang terbaru sehari dua ni dia dengar dekat Google tu dekat Chile. Padang pasir yang panas kat Chile tu. Sekali penuh dengan salji. Kan? Maknanya dia boleh. Itu maknanya dia boleh berubah jadi salji. Benda tak masuk akal. Dari zaman pun di sebelah Arab Saudi yang bahagian utara tu banyak kali salji turun sampai dah dekat-dekat kat Madinah kan. Sebab dia tu 4 musim matahari tu, jadi dia ada dia punya falak tu, dia punya laluan dia. Dia panggil apa tu? Laluan dia lah terpanggil lah. Jadi dia beralih utara selatan balik kan. Itu baru datang 4 musim pula. Itu daripada matahari. Tu yang tu matahari tu berapa hebatnya Allah mencipta matahari kan. Lepas tu dia punya power tu macam kita pasang lampu yang paling terang kan dekat lampu jalan. Bila matahari keluar kan tak sebab keluar dah kan. Bila subuh dah terang kan hilang macam tak ada cahaya kan. Padahal pagi malam bukan terang. Jadi mana berapa hebatnya dia punya kuasa yang ada dekat matahari tu. Dan orang pun mencipta kan. Yang apa tu kalau yang ambil matahari tu elektrik kan semula jadi. Dia taruh dekat rumah tu dia macam mencabang kan. Timur dia punya tu boleh tak ada elektrik pun tak apa. Itu jadi elektrik kan. Itu elektrik semula jadi. Lepas tu kuasa tu boleh dikumpulkan pula kan. Yang tu yang kereta yang pakai kuasa bateri belan kan. Boleh lari sampai 100 lebih kilometer sejam. Lepas tu dia cat simpan power ke ni. Konsep bateri semua, bateri ke apa-apa yang mengeluarkan cahaya tu. Konsep tu dia punya cahaya ni pula boleh dipadatkan. Boleh disimpan lah dekat bateri-bateri kan. Jadi sumpah dekat matahari. Bayangkanlah kalau matahari tak ada. Kan? Ayat dia waja'ala syamsa siraja. Surah An-Nuh 16. Dan menjadikan matahari sebagai pelita. Kalau dalam Quran tu dia banding matahari itu sebagai pelita. Yang bulan tu sebagai cahaya. Kan? Maknanya apa nama tu cahaya yang original tu yang matahari tu lah. Yang bulan ni dia macam sinar dia. Kalau dibandingkan Allah dengan Muhammad pun orang kias sama juga.
Mana apabila matahari keluar, yang bahagian bulan cahaya dia hilang, tenggelam. Maknanya bahagian Muhammad tu hilang lah. Mana Allah menunjuk kuasa lah. Bila hari malam siang pula, Muhammad lah menunjuk kuasa tu. Jadi ada masa-masa kita fokuskan Allah. Ada masa-masa Muhammad kan. Tapi dia tu ada macam tu. Bila satu lahir, yang satu macam hilang kan. Bila yang Muhammad melahirkan dia, kalau sekarang ni dalam beri kuasa lah, sultan ke apa benda kan. Jadi dia represent, mewakili. Itu sebab matahari. Ini cara, okey. Bulan bintang pun dah sebut seketika. Allah tidak menjadikan malam sangat gelap tanpa adanya sinar sama sekali. Di mana seorang tidak mungkin dapat bekerja di waktu malam. Dia kadang ada tempat berbintang, tak berbintang. Ayah ingat tempat yang paling lama ingat lah, sampai berpuluh tahun pergi dekat Terengganu tu, dekat antara Kelantan, Pulau Terengganu ke Besut, dari tempat dia punya nama kampung Mangkuk nama tu, tepi laut kan. Sewa chalet yang beratap rumbia, dinding tu atap. Tu angin tak pernah berhenti, berbunyi kan, berderu kan. Lepas tu pandang celik pernah tu bintang boleh bilang bintang lah punya mana kan. Lepas tu bunyi ombak kan, dia gabunglah semua tu. Memang hebat lah. Rasa macam nak pergi sekali lagi, tapi mak tak ada, tak pergi dengan masa bekerja. Dia punya yang pengurus chalet tu orang Negeri Sembilan. Dia tidak. Tak tahu lah. Dekat Masuri, kat Masuri pun dia tepi laut tu. Dia tapi bukan tempat mandi lah, dia tebing tinggi kan. Dia bunyi alam tu ni tak berhenti-henti. Chalet. Sama macam Yalom begini yang kita pergi tu Kuala Kubu Baru kan, itu tepi sungai kan. Bunyi sungai tu kan menderu kan 24 jam kan. Dengan alam dia macam-macam lah, bunyi burung-burung semula jadi kan. Itu hebatnya. Itu cuma jadi bahan tafakur. Seri apa nama tu? Seri apa? Masuri. Masuri nama tu. Tengoklah peta lah, kampung tu Mangkuk nama lah. Dia masuk dalam banyak pokok kelapa kan. So kalau sekali-kali tu Terengganu kita jalan cari balik tempat. Di antara okey, macam bila macam bintang lah kan. Zaman tak ada kompas, ada apa tu, itulah kompas orang Melayu pergi ke laut kan. Orang Melayu dia satu bangsa yang inilah, yang dekat dengan alam ni kan. Kalau tercampak tengah laut tu, kompas tak ada, dia boleh balik lah. Dia tahu ni bintang ni kan. Ilmu tu macam dia hilang. Macam ilmu masuk waktu salat kan. Yang mana ni fajar sidik, mana fajar kazib kan. Mana waktu subuh masuk kan. Jadi generasi baru tak apa nak tahu lah kan. Sebab dia main jam kan. Kalau sama juga dengan matahari Zuhur kan, betul-betul macam tengah-tengah kan. Dia panggil kata rambang. Wilayah bila ilmu falak dia ada papan dia, ada tali kan. Kalau matahari ni kan arah ke matahari tu macam ni ni. Okey, dah masuk asar kan. Lepas tu maghrib masuk. Bayang lah, bayang. Dia bayang dia. Dia tali, ikut tali tu. Lepas tu ada jual lagi tak tu. Dia papan tu. Dia ada tulisan kan, lepas tu tali dia ikut matahari tu mana. Belajar dulu tu falak. Lepas tu falak ni astronomi lah bahasa Inggeris kan. Mana kita position lah, kalau kita mau ngembara kita kat mana sekarang ni kan. Sekarang ni dah advance, ada jam apa ni, jam yang tu yang dia tertuang kat kiblat dah benda semua tu. Kalau saya baca sehari dua ni yang orang pertikaikan Siti Kasim kan, dia katakan Menteri Agama tu Idris Ahmad dia pakai jam Rolex. Lepas tu semayang kat pejabat mata-mata macam tu lah. Lepas tu dia jawab bukan jam Rolex. Rolex kan harga dia
beribu, 5,000, 10,000 pun ada kan. Dia jam tu, jam Kaabah rupanya. Dia kata saya senang. Mana saya bila solat kan. Mana dia datang pejabat baru Itu dia. yang kata minta maaf je. Dah minta belum kan? Dah ada. Siti kasih Siti minta maaf. Tak benda masalah. Itu. Dia tak teliti. Orang petikai kan lah. Sebab dia lawyer kan. Pasti lawyer tu bercakap apa, tahu fakta dia pula bagus bercakap kan. Dia kata orang tu macam kalau dia minta maaf baguslah. Jangan ni pun minta maaf. Ada terbaca. Ada fikir tak apa dia. Ada Muhammad Idris apa tu. Itulah. Maknanya jam tu. Maknanya bila terlampau mudah pula dah dikonsolidasikan ilmu tu dekat jam tangan, jam apa dah, jadi yang alami tu dia kurang. Kita bila kita tercampak macam kita lah, Google lah cukup lah kan. Kita berjalan kita pakai Google kan. Kita tahu mana kita jalan. Sekali bateri habis kan. Pakai wish kan. Wish lah. Bateri habis. Kan? Panik kan? Mengelabah lah. Padahal kalau kita biasa dan alami dia tak ada apa. Kan? Tak mengelabah pun. Ada pros and cons lah. Kita kena seimbangkan. Pencetak bumi pula macam tu juga. Bumi ni dia dalam surah Al-Mursalat kan, alam najil ardu kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami jadikan bumi berkumpul, orang yang hidup mati, mana yang mati yang hidup semua lembut muat kan. Bumi ni nanti kan kalau dikaji itu dalam ni kombinasi air dia, ada bukit dia, kalau tak ada bukit terbang dia kan. Kita ingat kita duduk diam dia kan, tapi kalau kaji ni alam kita ni berpusing dia kan. Laju tu. Lebih laju daripada kereta kita lah. Mungkin 10 kali laju daripada kereta kita. Malah kalau tak ada gunung-gunung ni tercampak macam pelanting tu kan. Dan dia menghasilkan ombak-ombak lah. Lepas tu ombak tu mendatangkan kuasa boleh buat generator, air terjun kan. Jadi apa ni, jadi ada bumi ni tempat mar'ah. Ada bukit-bukit dia, ada sungai dia, ada ni, ada lembah-lembah tempat ni. Lepas tu pusingan air tadi tu naik turun jadi hijau, jadi tempat ladang ternak kan. Kita boleh ada makanan lah, sumber makanan. Yang laut tadi sumber makanan ikan, yang darat tu datang ternak kan. Air kalau ni penciptaan lautan. Kalau tak ada laut, macam mana orang nak bawa barang-barang kan? Yang baru ni baru kapal terbang kan, tapi dulu yang paling awal laut lah. Dan kapal ni dia punya boleh bawa barang paling berat lah. Kapal terbang dia ada had lah kan. Kapal ni tak ada, dia tak tenggelam tu, bawa lah mana-mana pergi kan. Dan itulah ni pengalaman siapa yang naik kapal lepas dengan ombak dengan apa semua kan, itu mengingatkan kepada Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Okey, ini contoh yang tu lah ni. Air. Daripada air tu pula, ni ayat Quran. Waja'ana minal ma'i kulla sya'in hayyin afala yu'minun. Surah Anbiya ayat 30. Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa kamu tidak juga beriman? Lepas tu ayat yang lain. Pambas Nabi hada ikut zabah jah. Maka lakum antum itu sajroha. Ailahum Allah. Balhum kamu ya'dilun. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang berpemandangan indah. Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan mereka adalah kaum-kaum yang menyimpang. Mana yang orang tak beriman. Hebat Allah Ta'ala ya. Okey, penciptaan udara pula. Saya ingat ni macam Syaril punya mak tu. Apa ni yang arwah lah. Arwah lehat lah. Baik mak lah. Dia punya Pak Syaril tu sama pejabat yang lalu. Akhir-akhir kekhidmatan juga dia sakit yang ni, yang susah menafas. Paru-paru. Masalah paru-paru, oksigen tak masuk. Terpaksa beli tabung kan, maknanya bergantung pada oksigen. Maknanya berapa mahalnya kan. Tapi Tuhan bagi kita udara free, tak payah bayar. Bil elektrik dia bayar kan, tapi udara free. Berapa murahnya Allah Ta'ala.
Dan ada tempat yang udara tak ada kan, yang kurang oksigen tu kan. Jadi oksigen tu ni Tuhan jadikan tak ternilai harga dia. Lepas tu pula udara tu pula boleh bawa maklumat lah tu. Macam sekarang kan, macam telefon-telefon kan. Dulu pakai wire kan, ni tak ada wire kan. Picit macam kita lah. Boleh bercakap sana kan. Sana cakap ni, gambar keluar apa semua tu. Bukan sini je. Macam ayam gembara tu. Zaman dulu susah kan. Pergi Afrika boleh communicate dengan mak lah. Hantar berita, WhatsApp, bukan kan. Berapa hebatnya kan. Jadi semua melalui udara. Cantik. COVID melalui udara. Penyakit melalui udara dah. Tuhan bagi. Kalau kita langgar sangat banyak yang melanggar Tuhan, sunnah Tuhan hantar penyakit lah, melalui udara juga. Udara ni pun boleh jadi racun. Macam dekat Saddam Hussein ni, yang tahu gas sarin yang bunuh orang ni kan, melalui udara. Api pula, apa hikmah api lah ni? Ni satu tajuk lah, api. Macam mana api itu datang, apa guna api tu? Kalau tak ada api apa jadi dah? Hebat kan? Lepas manusia lah. Ni paling hebat sebenarnya. Dan dia dah cerita banyak-banyak tu, bab 9 ni manusia. Manusia ni punya hebatnya. Tapi kita sebab hari-hari kan kita tak terfikir kan. Bila nikmat tak ada, baru kita fikir kan. Contohnya nikmat tidur. Tak boleh tidur kan. Mak dia mengalam lah kan. Kebil mata. Ayah ada lelap lah. Dia pergi sebelah lah. Kadang tak lelap lah. Ayah alhamdulillah. Tapi kalau dia ambil tu, bayanglah punya susah dah. Orang berdengkur tu, kita tidur kebil kan. Tu nikmat itu manusia. Manusia ni punya, kita punya mata kat mana, telinga kat mana, hidung apa semua tu, banding dengan kambing ke. Berapa cantiknya manusia kan. Lepas Tuhan bagi akal kat manusia lagi kan. Ada pancendera kan. Berbanding ni kita lebih mulia pada malaikat lagi. Itu manusia. Lepas ni dalam manusia pula kita ada pula air mata, ada berapa air kan, air masin, air pahit, macam semua ada. Apa guna semua tu? Air semua. Rambut kita ni mana kan, orang tak ada rambut keluar belanja lah, nak bagi rambut keluar kan. Itu renunglah, itu tafakur. Tuhan bagi pendengaran telinga pula, memberi kelanjar minyak dan pahit. Dia minyak tu, dia punya tahi telinga tu pahit lah. Kalau tak pahit, binatang semut masuk kan. Bila kita pahit, dia tak apa masuk. Rasul. Tak ni kerja Imam Ghazali punya kerja lah. Apa fikir kan. Bulan kajian. Belum suara orang yang mendengarnya dapat membeda orang. Punya ramai anak, macam ayah anak 9 orang kan. Suara semua ada berbeza-beza lain. Belum cap jari dah kan. Mana mak dengan bapak yang sama tapi cap jari lain kan. Rupa pun ada lain. Orang kembar pun macam mana kembar pun ada lain beza. Jadi hebat kan. Dia manusia. Ini kalau Imam Ghazali kata kena kedua paha betis semua dia kaji semua dah. Tulang ni. Nanti orang macam Dila lagi banyak lah, macam saintis kaji kan. Dan sampai keluar satu buku, The Man Unknown, nama orang putih Perancis. Manusia tak diketahui. Lagi dia kaji, lagi tak tahu. Lagi kaji tak tahu. Kan? Maknanya itu apa nak tahu dah. Yang jasad satu hal kan. Lepas tu yang dalam lah, yang ada akal dia lah, yang nyawa dia lah, yang roh lah, kan. Jiwa lah, sukma lah, kan. Jadi banyak dalam ni. Nak tak kenal itu dia kita kena kenal diri. Mengenali kita, kaji lagi kita sendiri kan. Kenal diri kamu merata-rata, baru kenal Tuhan yang nyata. Okey. Ini semua buku ni kecil tapi isi letih baca dah nak faham lah. Itu belum kerjaan ni kan. Mengatur manusia dalam rahim ibu tu. Baby nak keluar 9 bulan tu. Macam mana proses-proses dia, macam mana kejadian dia. Macam mana dia boleh selamat relax kan. Macam mana dia boleh makan, macam mana dia boleh bernafas dalam tu. Kan. Dan di tempat dia simpan tu, tempat yang paling selamat tu. Dia rahim perempuan tu ada tulang-tulang keliling tu kan. Kalau terjatuh pun kadang masih tak boleh bertahan. Contoh dia Alia dulu masa kecil, mak terjatuh kan. Suspend juga kan. Alhamdulillah. Kalau tak Alia pun tak ada sekarang. Maknanya dia tulang-tulang temulang tu bertahan kan. Masa mengandung. Jatuh masa mengandung. Mak betul correction. Betul masa mengandung kan. Maknya pakar apa ni. Pakar bahasa ni.
Okey. Kita laju ni tajuk ni faham lah. Siapa nak baca sendiri buku ni. Manusia paling banyak ni. Jadilah manusia. Nikmat lupa. Kita ingat lupa ni satu benda yang kodi kan, lupa kan. Imam Ghazali dia kupas, lupa ni satu nikmat. Yang renungkan tentang nikmat-nikmat itu bagaimana proses satuan semua. Yang lebih mengherankan dibanding nikmat ingat adalah nikmat lupa. Kan ni benda kita tak terfikir kan. Kalau semua dalam kepala kita ingat semuanya tak boleh tidur. mak dalam kepala dia ingat lebih banyak betul ya. Macam-macam nak orang perempuan kejadian macam tu lah. Orang perempuan dia Tuhan bagi dia ingat detail-detail benda kecil-kecil dia ingat kan. Masuk dalam kepala semua tu. Risau. Luar-luar ni dia duduk. Bila anak-anak balik dia duduk dekat pintu tu. Mana sampai? Mana ni? Mana ulang keluar masuk kan. Tapi memang Tuhan ni perempuan kejadian perempuan macam tu kan. Tapi kena kontrol. Bila berlebih sangat kita tak rasa macam kita tak cukup kat Tuhan. Tak tawakal kat Tuhan kan. Orang lelaki pula dia benda makro je kan. Ni simplified lah terlalu ambil mudah kan. Lemah juga lah. Jadi combine kan. Manakah lelaki dan perempuan masing-masing dia bidang kepakaran dia gabung barulah. Kalau tu lah lupa. Kalau semua ingat hidup ni semua menjadi lah. Lepas Tuhan bagi rasa malu pun satu nikmat malu ni. Okay. Boleh bercakap, hikmah, marah. Itu dia kajinya. Apa hikmat marah pun ada hikmah juga. Kalau tak marah apa jadi dia? Okey. Satu hikmat tak tahu ajal. Bila nak mati pun tak tahu. Pun nikmat juga. Kalau tahu kan tahun depan nak mati pula sakit ni terbaring 6 bulan kan. Risau kita kan. Baik tak tahu kan. Takdir lah. Kadar-kadar kita pun tak tahu. Itu pun nikmat sebenarnya. Kalau tahu masalah besar kan. Panjang betul lah. Lepas tu nafsu lah manusia ni. Manusia ada nafsu. Apa benda nafsu? Macam mana, apa jenis nafsu? Macam mana nak kawal nafsu? Kalau orang kalah dengan nafsu apa jadi kan? Nak melawan nafsu. Burung kan? Burung ambil contoh lah. Orang menciptakan bulu ekor burung sebagai serana keseimbangan. Masalah terbang tu, dia punya ekor tu dia balance tu. Tu buat ekor terbang nak tiru lah. Tu ekor terbang tu belakang ada ekor tu tepat tu kan. Depan lebar, belakang tu kecil kan. Apabila burung tidak berekor, maka pada saat terbang sayapnya tidak bisa condong ke kanan atau ke kiri. Oleh kerana itu, ekor burung berfungsi seperti tiang perahu yang dapat menyeimbang jalannya perahu. Hebat kan? Itu burung. Lepas tu kenapa burung bertelur tak beranak pula? Pun ada dia huraikan. Kalau ada beranak tak tahu yang tinggal anak dia punya telur ni. Okey. 11 hikmah penciptaan binatang piaraan. Kalau binatang tu tak boleh piara kan dia cuma melawan kita kan. Lembu lawan kita, apa kita makan kambing tu kan. Cuma melanggar kan. Pandai pula dia boleh mendengar kata, boleh ternak kan. Semua benda ni kita tak terfikir kan. Itu kerja tafakur. Satu lagi binatang ni hebat ya. Kalau binatang yang menggarang-garang ni kan, bila dia nak mati, dia tahu nak mati kan. Dia akan menghilangkan diri dia. Itu macam harimau, singa, gajah. Bila mati tak jumpa. Hilang. Kucing pun hilang. Dulu ada kat kampung tu, dia kucing rumah kan, dia hilang, lama-lama jumpa kat dalam mengkuang. Dia buat diri lah. Mengkuang, dalam rumpun mengkuang dia mati. Kalau binatang tahu dia nak mati, kita tak patut tak tahu kan. Maknanya kita belajar adalah pedoman je lah kan. Jerapah, rubah. Hebat ya. Okey. Laba-laba, lebah semut. Lebah dengan semut ni dia ada satu king. Kadang king atau queen lah. Dia kan dia punya lebah tu yang paling besar tu. Dia akan semua dengan perintah. Dia duduk macam bos lah. Macam duduk kat rumah, duduk kan. Lepas tu rakyat lelaki terbang cari madu lebah kan. Lepas tu bagi simpan dalam sarang. Lepas tu semut punya juga. Semut ada raja dia.
Kalau ada macam nak mencabar kan, dia bunuhnya. Jadi pelajaran kat manusia. Agak itulah sebabnya orang politik ni kan, dinasti-dinasti yang hebat tu mula dia kadang-kadang terpaksa berperang adik-beradik kadang. Kan? Kalau dia nak mencabar nampak tu, dia bunuh, kill. Agak Mahdi pakai cara tu kan dia. Belajar daripada lebah dengan semut. Dia pandai politik. Dia tak boleh. Satu, kalau bahasa Cina punya biadaran dekat bukit tak boleh 2 harimau ni. Satu kena kill. Tak bukit, tak boleh 2 harimau. Dia sama-sama hebat. Dia berlawan lah. Monyet macam tu. Masyarakat dia. Dia bila dia ada kepala kan, dia punya ketua monyet kan. Dia yang tu kalau dia sabar-sabar kita dia melawan kan. Lepas tu kalau ada monyet satu kumpulan lain tang kan, dia akan berperang ketua dengan ketua tu. Dia perang satu tu sama ada mati ataupun kalah. Bila kalah dia hilang. Itu nama kera buruk tunggal nama dia. Dia duduk seorang dia kalah perang. Yang lain tu pengikut tu semua di bawah dia. Ikan pun sama, ikan. Ikan boleh tak? Dia duduk lain masin kan, tapi bila gulai dia tak masin. Itu contoh kan. Belum ikan besar, ikan kecil, ikan yang dalam sekali tu, kalau dia naik ke atas dia macam mati lemah dia. Dia mesti nak laut dalam. Dia ada label-label dia. Itu hemat ikan. Engsang dan semua tu. Tumbuh-tumbuhan. Ini sayur apa tu. Fael. Okey yang okey lah. Mana tu habis semua tu ada 14 lah. 14 bidang tafakur. Barulah tu ni di kesimpulan dia. Tusabbihu lahu sama, ni firman Al-Isra ayat 44. Tusabbihu samawati sab'u wal ardu man fin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihum. Kan Al-Iman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dan memuji, tapi kamu sekalian tak mengetahui. So banyak ayat-ayat Quran yang macam tu. Mana semua bulan bintang yang tadi semua bertasbih mana. Dengan cara masing-masing. Kadang bersuara, kadang dengan perbuatan. Macam tadi tu bulan matahari tu dia tasbih tu dia pusing tu, itulah tasbih dia kan. Okey. Pada dia tutup dia tu doakan Rabbi zidni ilma. Ini surah At-Taha ayat 114. Itu kita boleh buat doa dalam salat. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan tambah faham. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Kan? Maknanya tambah ilmu. Kan? Itu budaya ilmu, budaya Iqra lah. Kita orang Islam ni dia surah ayat mula turun surah Iqra kan. Iqra baca alam tu, baca kitab ayat Quran, baca diri kita sendiri. Baca ni rakyat kita, anak isteri semua tu. Baca masyarakat. Itu budaya Iqra. Ni tafakur ni satu bahagian pada budaya Iqra juga. Okey, lepas tu dia punya tu surah Ar-Rahman kait-kaitkan. Bacalah sendiri. Surah Ar-Rahman tu ada 31. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukaziban. Dengan nikmat Tuhan yang manakah kamu berdustakan? Dalam Quran tu, dalam ayat surah Ar-Rahman tu bayangan 31 ayat yang sama diulang sebanyak 31 kali. Kan? Ayat mula dia Ar-Rahman Al-Quran, Ar-Rahman Tuhan Rahman yang mengajar Al-Quran, Al-Quran ahsanul bayan. Al-Lamahul bayan, mengajar boleh bercakap, boleh apa semua tu. Dalam dia ulang-ulang selama sebanyak 31 kali. Tabi ayyi ala rabbikum tukaziban, surah itu ditujukan kepada golongan jin manusia. Jadi dengan ayat yang manakah kamu dustakan? Kan? Cabaran kita semualah. Baca kita nak Tuhan kita, kamu tak bersyukur ke? Imam Ghazali kata berapa banyak ni nikmat-nikmat yang ni kita tak sedar. Nikmat tu kita hari-hari kita nikmat tapi kita tak sedar.
bila Tuhan ambil nikmat tu baru sedar kan, tapi kerana dah terlambat. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ajmain. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma, zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allah ja'alna Allahumma jam'ana hadza jaman muhataban yataban suma. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Karim, ya Allah, selamat diri kami, selamat keluarga kami, selamat zuriat kami, selamatkan kami daripada segala bencana mara bahaya COVID dan segala kerosakan akhlak, dan jagalah keturunan kami supaya kami berada dalam kekal berada di golongan orang yang beriman. Ya Allah, berilah selawat dan salam kemuliaan pada junjungan kami Rasulullah SAW, dan jadilah kami semua berada dalam kumpulan mereka yang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.